Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah إلا بالله العلي العظيم اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita bertemu pada Jumaat, yang mana kalau saya masih lagi pagi Jumaat di bumi Madinah, jam 9 lebih. Kejap lagi bersiap-siap untuk menunaikan solat fardu Jumaat. Di Malaysia dah lebih kurang jam 3 suku. Mudah-mudahan insya-Allah pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan kebaikan untuk saya dan setiap daripada kita. Lebih kurang seminggu saya tidak buat sebarang perkongsian kerana sibuk dengan menguruskan jemaah umrah yang saya pimpin kali ini, dan mudah-mudahan insya-Allah pertemuan ini dapat membawa kepada kebaikan insya-Allah. Kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Kita nak sambung daripada pembacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan oleh Imam Tirmizi ataupun nama penuh beliau Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi rahimahullahu taala. Kita dah tiba pada bab yang ke-21, pada tajuk besar yang ke-21, iaitu berkenaan tentang as-siyar. Apakah maksud as-siyar? Kejap lagi kita akan baca. Maka muka surat 735. Muka surat 735. Maka pada Sahara, pada baris yang pertama, as-siyar. As-siyar adalah jamak kepada siratun. Dan siratun bermakna tariqah, jalan, tariqah. Sebab itu kita biasa dengar tajuk ilmu berkenaan tentang sirah, jalan ataupun perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini apakah yang dimaksudkan dengan as-siyar? Maka kata para ulama, illa annaha, kecuali sesungguhnya perkataan siyar ini ghulibat fi lisani ahli syara' alal maghazi, dimaksudkan di sini tentang peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maghazi yang berkenaan tentang peperangan, yang berkenaan tentang hal ehwal, hukum ahkam peperangan, maka ini adalah as-siyar yang dimaksudkan di sini. Maka perkataan itu umum, perjalanan hidup Nabi dikhususkan menjadi kepada peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bab yang pertama, Imam Tirmizi membawakan tajuk babu ma jaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan ad-da'wah, mengajak kepada Allah qabla al-qital, sebelum berperang. Sebelum daripada berperang, sunnah untuk ajak buat kali terakhir musuh-musuh ini untuk beriman dan untuk beriman kepada Allah. Lalu kalaulah mereka beriman, mereka tak diganggu. Maka ini adalah bab yang pertama. Sebab itu lihat kepada Arafah. Kepada Arafah.
Maka berkata Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala, in kanat amarat, amarat bermaksud alamat, jika telah ada tanda-tanda bahawa dakwah telah sampai kepada mereka, fa iblaghuha qabla al-qitali mustahab, maka menyampaikan dakwah sebelum memulakan peperangan itu adalah sunat. Kalaulah dah tahu ada tanda-tanda dakwah telah sampai kepada kelompok manusia ini. Wa illa, kalaulah tidak ada tanda-tanda yang dakwah telah sampai, maka wajib untuk mengajak kepada Allah. Sebab Nabi SAW berperang bukan untuk pada waktu itu membunuh sesiapa, tapi itu adalah jalan yang terakhir apabila musuh Islam berterusan menyakiti akan umat Islam. Riwayat 1536. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abu Awanah an Atha ibn Sa'ib an Abil Bakhtari an Najayshan min juyushil muslimin. Sesungguhnya ada sekelompok pasukan daripada pasukan tentera Islam. Kana amirahum, yang mana amirnya adalah Salmanul Farisi, Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Maka Salman Al-Farisi adalah antara sahabat yang usia dia sangat panjang. Berapakah usia Salman Al-Farisi? Lihat kepada Arafah pada baris yang ketiga. Maka min abna'i mulukil Faris, beliau di antara anak kepada pemimpin-pemimpin orang berpengaruh daripada kalangan orang Farsi. Ittafaqu ala anna Umar Salman lam yakun aqal min 250. Para ulama sirah bersepakat bahawa umur Salman Al-Farisi melebihi daripada 250 tahun. Panjang usia dia. Dan kita nampak Salman Al-Farisi selepas kewafatan Nabi, beliau masih hidup. Dan beliaulah yang telah memberi cadangan untuk Nabi SAW membina parit sewaktu ketika peperangan Khandaq. Yang mana parit tu tak jauh pun daripada Masjid Nabawi. Cuma dah tak ada dah Khandaq, tapi ianya tak jauh daripada Masjid Nabawi. Maka pada waktu itu ketua mereka adalah Salman. Hasaru qasra, mereka telah mengepung sebuah istana daripada istana-istana kerajaan Farsi. Faqalu, maka para prajuritnya telah berkata, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyah kepada Salman, ala nanhadu ilaihim, mengapa tidak kita serang mereka sekarang? Qala, berkata Salman Al-Farisi, da'uni, biarkanlah daku, ad'uhum, mengajak mereka, kama sami'tu, seperti mana aku telah mendengar Nabi SAW mengajak mereka. Maka kata Salman Al-Farisi, tidak, kita ajak mereka terlebih dahulu kepada Islam. Fa'atahum Salmanu, maka telah datang kepada mereka, kepada orang-orang Farsi, Salman Al-Farisi. Faqala lahum, maka Salman Al-Farisi telah berkata kepada mereka, innama ana rajulun minkum Farisi, sesungguhnya aku adalah salah seorang daripada kalangan kamu Farisi, aku daripada keturunan orang-orang Farsi. Tarawunal Arab, kamu boleh melihat bagaimana orang Arab yuti'uni, mentaati aku, dan aku menjadi pemimpin mereka dalam peperangan ini. Fa in aslamtum, maka jika kamu wahai orang Farsi masuk Islam, falakum, maka adalah untuk kamu sama seperti mana yang aku terima. Islam tidak membezakan daripada sudut keturunan, daripada sudut apa pun. Maka kalaulah kamu masuk Islam, maka kamu akan dapat apa yang aku dapat. Wa alaikum mithlul ladzi alaina, dan ke atas kamu seperti mana yang ke atas kami. Wa in abaitum, namun jika kamu berpaling dan enggan, illa dinakum, kecuali nak berpegang kepada agama kamu, taraknahum alaihi, maka kami akan membiarkan kamu ke atasnya. Boleh. Kalaulah tak nak masuk Islam, pilihan yang pertama masuk Islam. Kalaulah masuk Islam, maka kamu akan dapat semua yang umat Islam lain dapat daripada kalangan bangsa Arab. Tak ada beza. Islam tak membezakan. Okey, tak nak pilihan pertama, kamu enggan. Kamu masih boleh beramal dengan agama kamu. Tapi syarat yang kedua, pilihan yang kedua, kena bayar jizyah. Sebab itu kata Salman Al-Farisi, wa'atuna, dan kamu berikan kepada kami al-jizyah, bayaran jizyah, an yadin, daripada
tangan kamu wa antum saghirun, dalam keadaan kamu hina. Maksud apakah saghirun? Bukanlah maksud Islam menghinakan, tidak. Maksudnya kamu kena mentaati pemerintahan umat Islam. Kamu kena menyerahkan negara ini kepada pengurusan umat Islam. Itu maksud dia. Kamu tidak lagi boleh memerintah, tetapi kamu berada di bawah pemerintahan Islam dalam keadaan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka itu pilihan yang kedua. Dan jizyah bayaran ini bukanlah pada waktu itu setiap hari. Ianya ada tempoh, setahun sekali. Kalau tak mampu sekali, maka boleh berunding untuk mendapatkan daripada sudut bayaran secara ansuran dan sebagainya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pilihan yang kedua adalah bayar jizyah. Qala, maka telah berkata perawi, waratana ilaihim bil farisiyah, dan mereka telah bercakap kepada, dan waratana, dan Salman Al-Farisi telah bercakap kepada mereka dalam bahasa Farsi, wa antum ghairu mahmudin, dalam keadaan kamu tidaklah disanjung dan dipuji. Wa in abaitum, namun jika kamu enggan, nabadnakum ala sawa, kami akan memerangi kamu ala sawa, sama rata, seperti mana musuh-musuh yang lain. Maka tiga pilihan. Islam, maka akan dapat semuanya sama dengan orang Arab. Yang kedua, bayar jizyah, boleh amalkan agama tetapi tidak boleh menjadi pemerintah. Dan yang ketiga, kalaulah tolak dua pilihan yang pertama, nabadnakum ala sawa, kami akan memerangi kamu sama rata seperti dengan yang lain. Qalu, maka menjawablah orang-orang Farsi tersebut, ma nahnu billadhi yu'til jizyah, tidaklah kami akan membayar jizyah. Kami tak nak bayar jizyah. Masuk Islam pun kami tak nak, jizyah pun tak nak. Padahal jizyah bukanlah membebankan. Walakinna, tetapi mereka berkata, dan akan tetapi, nuqatilukum, kami akan memerangi kamu. Faqalu, maka mereka berkata, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, tengok mereka ni memang nak perang dengan kita. Ala nanhadu ilaihim, mengapa tidak kita perang mereka sekarang? Qala, maka berkata Salman Al-Farisi, la, tidak. Qala, maka kata perawi, fada'ahum, maka Salman Al-Farisi berterusan mengajak mereka kepada Islam. Salasata ayyam, selama 3 hari. Ila misli hadha, seperti dakwahnya pertama. Tiga hari dia bagi peluang, ajak mereka kepada Islam supaya mereka boleh berfikir. Maka sebenarnya Islam bukanlah pada waktu itu nak membinasa, nak membunuh. Tidak. Mana ada penakluk-penakluk dulu yang melakukan seperti itu. Mereka terus serang dan pada waktu itu membinasakan kaum-kaum yang mereka ingin binasakan. Summa qal, kemudian berkata perawi, kemudian berkata Salman Al-Farisi, inhadu ilaihim, bila dah berlalunya 3 hari, kata Salman Al-Farisi, seranglah kamu kepada mereka. Qala, maka berkata perawi, fanahadna ilaihim, maka kami telah menyerang mereka setelah tawaran yang diberi ditolak walaupun telah diberi peluang. Fafatahna, maka kami telah berjaya untuk menawan Al-Qasra, istana tersebut. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Buraidah, Nu'man bin Muqarrin, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Hadis Salman adalah hadis yang hasan, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Atha bin Sa'ib radhiyallahu anhum. Kata Imam Tirmizi, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail Imam Bukhari berkata, perawi yang bernama Abul Bakhtari sebenarnya tidak pernah bertemu dengan Salman. Bererti riwayat yang kita baru baca ini sanadnya adalah munqati, sanadnya terputus. Li'annahu lam yudrik Aliyya, kerana Abul Bakhtari Sayyidina Ali pun beliau tidak pernah jumpa. Wa Salman, padahal Salman Al-Farisi telah meninggal dunia sebelum kewafatan ataupun meninggalnya Sayyidina Ali. Wa qad zahaba, dan sungguh telah pergi sebahagian daripada kalangan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka ila hadza, untuk mengamalkan hadis ini. Wara'au, dan mereka berpandangan hendaklah diseru sebelum daripada menyerang. Sebelum berperang, ajak dulu kepada Islam. Ini adalah
pandangan kebanyakan daripada para sahabat dan tabi'in. Dan inilah pandangan Imam Ishaq bin Ibrahim. Beliau berkata, in tuqaddima ilaihim fi da'wah fahasan yakunu dhalika ahyab. Jika didahulukan kepada musuh-musuh dalam mengajak kepada Allah, maka itu adalah lebih baik. Yakunu dhalika ahyab, itu adalah lebih berwibawa daripada serang hendap. Ahyab maksudnya berwibawa. Berkata sebahagian ahli ilmu lagi, la da'watal yaum, pada zaman di mana Islam semua orang dah kenal, maka tidak perlu lagi nak mengajak sebelum daripada memerangi. Wa qala Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, la a'riful yawma ahadan yud'a, aku tidak mengetahui adakah masih perlu pada hari ini ada orang yang perlu diajak terlebih dahulu kepada Islam. Sebab semua orang dah kenal apakah itu Islam, apakah itu pegangan Islam. Ini pandangan Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i pula, la yuqatalu, tidak boleh diperangi al-aduwu, musuh, sehinggalah diajak terlebih dahulu kepada Allah, illa, kecuali ayyujilu, telah mendahului dan sampai kepada mereka dakwah, an zalika, sebelum daripada itu. Fa illam yaf'al, maka jika masih lagi belum sampai, fa illam yaf'al faqad balagat humud dakwah, maka jika tidaklah ajak terlebih dahulu sebelum perang, maka sungguh telah sampai kepada mereka dakwah. Maka Imam Syafi'i berpandangan kalaulah ajak itu lebih baik. Tapi kalaulah tak ajak dan mereka memang tahu tentang Islam, maka tidak mengapa, sebab Islam telah sampai kepada mereka sebelum daripada itu. Bab yang kedua, riwayat yang ke-1537. Wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya al-Adani al-Makki wa yukna bi Abi Abdullah ar-rajul as-salih wa ibn Abi Umar qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Malik bin Nawfal ibn Musahik an ibn Isam al-Muzani an abihi wa kana lahu suhbah, dan adalah ayah kepada Ibnu Isam al-Muzani adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ba'atha jaishan, apabila mengutuskan sesuatu kumpulan tentera, au sariyatan, ataupun pecahan kecil daripada kumpulan tentera, yaqulu lahum, maka Nabi berpesan kepada mereka, idza ra'aitum masjidah, apabila kamu nampak je masjid, au sami'tum muazzina, ataupun kamu dengar suara muazzin melaungkan azan, fala taqtulu ahada, maka jangan diperangi sesiapa. Sebab itu tempat orang Islam, itu tempat adanya walaupun seorang Islam, maka jangan serangi tempat yang kamu dengar azan dan tempat yang kamu nampak masjid. Ini adalah pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan ini adalah hadis riwayat Ibnu Uyainah. Bab yang ketiga berkenaan tentang al-bayati wal gharat, serangan pada waktu malam. Al-bayat, serangan pada waktu malam, dan juga memberi maksud serang hendap. Adakah boleh serang hendap? Maka apakah maksud al-bayat? Maka kata para ulama bahasa Arab, at-tabyid, tabyitul adu, tabyitul adu, menyerang musuh pada waktu malam, bermaksud an yaqsuda fil laili, menyerang musuh pada waktu malam, min ghairi, tanpa ayyu'lima, memaklumkan terlebih dahulu, fayukhadhu baghtatan, maka musuh pada waktu itu diserang secara tiba-tiba, dan itulah dikenali sebagai al-bayat, bermaksud serang hendap. Maka apakah hukum serangan hendap? Adakah boleh serangan hendap? Maka riwayat 1538, jawapannya boleh kalaulah kita dah pasti bahawa mereka memang telah dapat ajaran Islam. Riwayat 1538, wabihi ilaihi qala hadatsana al-Ansari qala hadatsana Ma'nun, kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapat terjemahan hadis, maka boleh ambil daripada Telegram Kuliah Ummah Aziz. Riwayat 1538,
Nabi ilaihi qala hadatsana Ansari qala hadatsana Ma'nun qala hadatsani Malik bin Anas an Humaid an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina kharaja ila Khaybar, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar ke Khaybar pada tahun 7 Hijrah. Nabi pergi ke Khaybar pada bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Ataha laila, maka Nabi telah mendatangi Khaybar pada waktu malam. Pada waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam nak serang hendak mereka. Wa kana idza jaa qauma, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada sesuatu kaum bilailin pada waktu malam, lam yughir alaihim, Nabi tidak akan menyerang mereka pada waktu malam hatta yusbih, sehinggalah telah datangnya waktu pagi. Para ulama menyebut kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tunggu subuh. Maka apa kata para ulama, liya'rif, supaya Nabi boleh dapat tahu bil azani, dengan adanya azan subuh, annahu, bahawa di tempat tersebut ada ketidak orang Islam. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi telah sampai ke Khaybar pada waktu malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepung Khaybar pada waktu malam, tapi Nabi tak serang. Dan Nabi jarang serang pada waktu malam, tak pernah serang pada waktu malam kecuali lah bila dah masuk subuh. Untuk Nabi dapat tahu ada ke tidak azan subuh. Kalaulah ada azan subuh, maka Nabi takkan serang. Bererti ada orang Islam di kawasan tersebut. Falamma asbah, bila telah masuknya waktu pagi, kharajat Yahudu, maka orang-orang Yahudi telah keluar, bimasahihim, dengan peralatan pertanian mereka. Khaybar adalah tanah yang subur dan orang Yahudi bercucuk tanam pohon kurma di sana. Maka masahi bermaksud cangkul ataupun penyodok yang mereka gunakan pada waktu itu untuk bercucuk tanam. Wa makatilihim, dan mereka pada waktu itu keluar dengan miktal. Miktal sama juga peralatan untuk bercucuk tanam. Falamma ra'auhu, apabila orang Yahudi nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tentera Islam telah kepung mereka, qalu, maka mereka berkata, Muhammadun wafaqa, Muhammad telah datang, wallahi demi Allah, Muhammad al-Khamis, Muhammad telah datang dengan bala tenteranya. Terkejut mereka. Mereka punya tak perasan, mereka nak buat seperti biasa, nak pergi ke kebun untuk bercucuk tanam. Tiba-tiba nampak Nabi dengan bala tentera. Sembunyinya pada waktu itu Nabi, perlahannya pergerakan Nabi sampai orang Yahudi Khaybar tidak perasan. Kenapakah orang Arab memanggil tentera dengan panggilan Al-Khamis yang memberi maksud 5? Maka boleh lihat kepada Sahara pada baris yang kedua daripada bawah. Al-Khamis bermaksud Al-Jaishu, tentera. Maka kenapakah tentera dipanggil Al-Khamis yang memberi maksud 5? Kerana zaman dulu tentera mempunyai 5 pecahan. Al-Maimanah, sayap kanan. Maisarah, sayap kiri. Qalbun, bahagian tengah. Muqaddimatun, tentera yang berada di barisan hadapan. Dan Saqatun, tentera yang berada di barisan belakang. Maka ada 5 pecahan. Tengah, depan, belakang, kiri dan kanan. Maka sebab itu orang Arab memanggil tentera sebagai Al-Khamis, tentera yang mempunyai 5 ketumbukan, 5 pecahan. Maka mereka berkata, demi Allah, Muhammad telah datang bersama dengan tentera. Maka sabda Nabi SAW, Allahu Akbar, Khaybar, binasalah Khaybar. Ini adalah doa Nabi untuk meminta agar jatuhnya Khaybar ke tangan umat Islam. Inna, sesungguhnya kami, idza nazalna, apabila berada, sabda Nabi, turun berada, bisa hati qaumin, pada perkarangan mana-mana kaum, fasa asabahul munzarin, maka amatlah buruk keadaan pagi hari orang-orang yang telah diberi peringatan. Orang Yahudi memang telah diberi peringatan, bahkan mereka kenal Nabi seperti mana anak sendiri. Maka Nabi berkata, kami tentera Islam bila sampai kepada mana-mana tempat untuk memerangi, maka amatlah buruk keadaan orang-orang yang telah diberi peringatan. Bererti mereka ni bukan tak ada peringatan, telah diberi peringatan. Riwayat 1539. Maka daripada sini kita nampak Nabi ada serang hendap, tapi Nabi nak dengar dulu ada ke tidak azan.
Kalaulah ada azan, maka Nabi undurkan tentera. Bila tidak ada azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memerangi mereka. Riwayat 1539. وبه إليه قال حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zahara, apabila memenangi ala qaumin, kepada sesuatu kaum. Bila Nabi menang dalam peperangan, apa Nabi buat? Aqama, maka Nabi akan berada, Nabi akan mendiami bi arsatihim, di tanah lapang mereka, salasa, selama 3 hari. Maka Nabi kalau menang, Nabi akan berada di tempat tersebut selama 3 hari. Itulah yang berlaku walaupun ketika mana peperangan Badar tak ada perumahan. Nabi kalau menang, Nabi akan tunggu di tempat tersebut selama 3 hari. Para ulama sirah berikan pelbagai hikmah kenapa begitu. Antaranya adalah kalaulah musuh nak serang balik, maka Nabi dah bersedia. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Al-hikmah, maka antaranya adalah supaya kalaulah musuh nak menyerang balik, Nabi dah bersedia. Antara hikmahnya adalah untuk berehat setelah melalui perjalanan perang yang begitu meletihkan. Ini adalah antara hikmah dia. Hadis Humaid bin Anas adalah hadis yang hasan sahih. Hadis Humaid daripada Anas adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah memberikan kelonggaran sebahagian daripada ahli ilmu pada bolehnya untuk menyerang hendak pada waktu malam. Wa karihahu, dan sebahagian daripada para ahli ilmu mengatakan makruh, tidak boleh. Berkata Imam Ahmad dan Imam Ishaq, la ba'sa, tidak mengapa untuk menyerang hendak musuh pada waktu malam. Wa makna qawlihi, dan maksud daripada ungkapan wafaqa Muhammadun al-Khamis, maksud daripada al-Khamis adalah al-Jaish, iaitu pasukan tentera. Bab yang keempat, adakah boleh ketika mana perang kita nak bakar pokok, kita nak hancurkan rumah waktu perang, adakah boleh? Jawapannya boleh jika ada maslahah, ada kebaikan dalam melakukan perkara tersebut. Tapi kalaulah suka-suka, maka tidak boleh. Tapi kalaulah ada maslahah, contohnya apa yang Nabi SAW buat ketika mana berperang melawan orang Yahudi Banu Nadir. Sebab orang Yahudi Banu Nadir, mereka sangat sayang kebun mereka. Dan mereka pada waktu itu berlindung dalam kubu yang kuat, yang mana mereka mempunyai bekalan yang cukup untuk tempoh yang lama. Maka Nabi buat apa yang Nabi buat supaya mereka mengalah dan bersetuju untuk pada waktu itu berdamai ataupun berjumpa dengan Nabi SAW. Maka kalaulah ada maslahah, maka jawapannya boleh. Maka bab yang keempat, babun fit tahriq, bab pada membakar, wa takhrib, dan memusnahkan. Riwayat 1540. Wa bi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Laitsu an Nafi' an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam harraqa, telah membakar, nakhla, pohon-pohon kurma milik Yahudi Banu Nadir. Wa qata'a, dan Nabi pernah potong pokok-pokok mereka. Sebab orang-orang Yahudi ni mereka sangat sayang pokok-pokok kurma mereka. Wahiyal buwairah, dan kebun kurma yang Nabi binasakan adalah kebun kurma yang bernama Al-Buwairah. Lihat kepada Sahara pada baris yang terakhir, Maudi'u nakhlin li Bani Nadir, ianya adalah satu kebun kurma milik orang Yahudi Banu Nadir. Maka Allah telah menurunkan ayat, ma qata'tum, apa-apa yang kamu telah tebang, millinatin, daripada pohon kurma. Linah maksudnya pohon kurma. Aw taraktumuha, ataupun apa-apa yang kamu biarkan pohon kurma tersebut qaimatan, berdiri, ala usuliha, pada akarnya, iaitu kamu tak potong. Apa yang kamu potong ataupun tidak potong, fa biiznillah, maka semua itu adalah dengan perintah Allah. Al-iznu al-amru, itu semua adalah dengan perintah Allah. Waliyukhziyal fasikin, dan supaya Allah menghinakan al-fasikin, orang-orang yang fasik, supaya Allah mendatangkan kehinaan kepada orang-orang yang fasik. Maka jawapannya boleh untuk menebang apabila adanya kemaslahatan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh
telah pergi sebahagian daripada kalangan ahli ilmu kepada hadis ini. Mereka berpandangan tidak mengapa biqat'il asjar, untuk memotong pokok-pokok, wa takhribil husun, membinasakan kubu-kubu, dan sebahagian daripada ahli ilmu mengatakan tidak boleh, dan itulah pandangan Al-Auza'i. Berkata Al-Auza'i, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah melarang daripada memotong sebarang pokok yang mengeluarkan buah, au yukharriba, ataupun membinasakan amira, sebarang penempatan yang didiami oleh manusia, wa amila, dan telah beramal dengan perkara tersebut orang Islam selepas daripada Abu Bakar. Ini pandangan Auza'i, langsung tak boleh. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, la ba'sa, tidak mengapa untuk membakar pokok-pokok kurma yang untuk membakar pokok-pokok kurma yang berada di negeri musuh. Waqatil asjar, memotong pokok-pokok tersebut. Wathimar, dan juga pokok-pokok yang berbuah. Berkata Imam Ahmad, waqad takunu fi mawadi' la yajiduna minhu budda, dan kadang-kala kita berada pada situasi tidak mesti kena melakukan perkara seperti itu. Fa amma bil abath, maka adapun secara suka-suka tanpa sebab, fala tuharrik, maka janganlah dilakukan. Maka tak boleh tanpa sebab nak bakar pokok, nak bakar rumah, maka tidak boleh. Berkata Imam Ishaq, at-tahriku sunnah idza kana anka fihim, membakar pokok-pokok itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ianya mendatangkan kerugian di pihak musuh, seperti mana yang Nabi buat kepada orang-orang Yahudi Banu Nadir. Bab yang kelima berkenaan tentang harta rampasan perang. Bab ma jaa fil ghanimah, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang harta rampasan perang. Riwayat 1541. Wa bihi ilaihi qala hadatsani Muhammad bin Ubaidin al-Muharibi qala hadatsana Asbat bin Muhammad an Sulaiman at-Taimi an Sayyar an Abi Umamah, daripada Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda bersabda, innallaha faddalani, sesungguhnya Allah telah melebihkan aku ke atas para nabi. Au qala, ataupun baginda bersabda, dan Allah telah melebihkan aku ke atas umat-umat yang terdahulu. Dan apakah antara kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi dan umat Nabi? Wa ahalla lanal ghanaim, Allah telah menghalalkan kepada kita harta rampasan perang. Dan apakah lagi, umat yang terdahulu mereka tak boleh mengambil harta rampasan perang, tak dibenarkan, tak diizinkan, tapi dibenarkan pada umat ini. Lihat kepada Arafah pada baris yang pertama. Maka apakah Arafah? Maka mahusila, Arafah adalah harta yang diperolehi biijafil khail, apabila berlakunya serangan. Bila berlakunya peperangan, harta yang dapat melalui peperangan, maka itu dikenali sebagai ghanimah. Dan kalaulah harta itu didapati bukan kerana peperangan, tak berlakunya peperangan, maka itu dikenali sebagai al-fai'u. Al-fai'u. Okey. Wattafaqu, baris bawahnya, dan para ulama sepakat bahawa pada harta rampasan perang ada 1/5 yang diasingkan berdasarkan firman Allah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu. 1/5 akan diasingkan, iaitu untuk harta rampasan perang. Wala khumsa fil fai'i illa inda Syafi'i. Adapun harta al-fai'u yang dapat bukan melalui peperangan, para ulama kebanyakannya mengatakan tidak ada 1/5 yang diasingkan kecuali pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jom kita lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ali bin Abi Talib, Abu Dzar, Abdullah bin Amr, Abu Musa, Abdullah bin Abbas. Hadis Abu Umamah adalah hadis yang hasan sahih. Sayyar, nama perawi. Beliau ini dikenali dengan Sayyar, maula, hamba yang telah dimerdekakan oleh Banu Muawiyah. Dan telah meriwayatkan daripada Sayyar Sulaiman At-Taimi, Abdullah bin Bahir, dan lebih daripada seorang perawi.
riwayat 1542. Wabi ilayhi qala hadatsana Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail bin Ja'far anil Ala ibn Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW telah bersabda, fuddiltu, aku telah dilebihkan berbanding Nabi yang terdahulu bisitin dengan 6 perkara. Apakah yang diberikan kepada Nabi tak diberikan pada umat yang terdahulu? U'titu jawami'ul kalim. Aku telah diberikan ucapan yang ringkas tapi padat. Jawami'ul kalim. Sebab itu Nabi SAW kita nampak ucapan Nabi pendek tetapi sangat mendalam sabdaan Nabi SAW. Lihat kepada Sahra berkenaan tentang jawami'ul kalim. Maka apakah jawami'ul kalim? Qad sunnifat fihi al-kutub. Ada kitab-kitab yang mengumpulkan tentang sabdaan Nabi yang ringkas, ucapan baginda tapi padat. Maka itu adalah jawami'ul kalim, pendek ucapan tapi padat maknanya. Maka Nabi telah diberikan jawami'ul kalim. Wa nusirtu bir-ra'ab, dan aku dibantu dengan musuh ada takut pada Nabi. Dan dalam hadis yang lain, ketakutan itu boleh dirasai daripada tempat yang jaraknya sebulan perjalanan. Sebulan perjalanan, orang takut dengan Nabi SAW. Ada haibah, ada kewibawaan. Itu yang kedua. Kata para ulama, antara hikmahnya adalah supaya manusia pada waktu itu berfikir untuk menentang Nabi SAW. Dan yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku harta rampasan perang. Yang keempat, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bumi untukku tempat di mana-mana boleh solat dan untuk membersihkan diri dengan tayamum. Umat-umat yang terdahulu tidak boleh tayamum. Umat-umat yang terdahulu mereka hanya boleh solat dekat tempat yang telah ditetapkan, di gereja, di biara dan sebagainya. Tak boleh solat di mana-mana. Tapi umat Nabi SAW boleh solat mana-mana, tepi jalan, ketika mana berada kat mana-mana tempat pun sebenarnya adalah boleh. Kelebihan umat Nabi SAW. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafah, dan aku telah dihantar untuk manusia keseluruhannya, nabi-nabi yang terdahulu, untuk tempat yang tertentu, tempoh yang tertentu. Dan yang keenam, wa khutima biyan nabiyun, dan ditutup nabi dengan pengutusanku, dah tak ada dah nabi selepas Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang keenam, babu fi sahmil khail, berkenaan tentang bahagian tentera berkuda. Maka tentera berkuda akan mendapat bahagian harta rampasan perang lebih berbanding daripada tentera pejalan kaki. Sebab dia nak menjaga kuda bukan mudah, lagi-lagi kuda perang. Kuda perang dia bukan macam kuda biasa. Penjagaan dia memerlukan kos yang tinggi. Maka sebab itu diberikan lebih untuk kuda berbanding daripada orang yang berjalan kaki. Lihat kepada Arafah. Lihat kepada Arafah. Maka lihat kepada Arafah baris yang kedua, 4, 6, 8. Berkata Imam Abu Hanifah, lil farisi sahman, orang yang berperang dengan kuda dapat 2 bahagian. Walir rajil, orang yang berjalan kaki dapat 1 bahagian. Maka ini pandangan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i kata tidak. Untuk orang yang membawa kuda dapat 3 bahagian. Dapat 3 bahagian. Dan untuk pejalan kaki akan dapat satu bahagian. Okey, jom kita lihat hadis 1543. Maka hadis ini adalah bertepatan dengan pandangan Imam Syafi'i. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi wa Humaid bin Mas'adah qala hadatsana Sulaiman bin Ahdar an Ubaidillah bin Umar an-Nafi' an Ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Nabi SAW qasama, telah membahagi-bahagikan fin nafal, daripada harta rampasan perang, lil farasi, untuk kuda ada 2 bahagian, walir rajul, alir rajul maksudnya sahibul faras, untuk penunggang kuda 1 bahagian. Maksudnya total berapa? Total 3 bahagian. Kuda akan dapat 2 bahagian untuk penjagaan dia dan sebagainya, dan penunggang kuda dapat 1 bahagian, maka total adalah 3 bahagian.
Allahumma salli ala Muhammad. Minta maaf. Sesama sikit. Dah mula sesama. Okey. Lagi sedikit lagi insya-Allah sampai lagi 10 minit. Kemudian lihat kepada at-tanfil. Tanfil. Maksudnya penganugerahan daripada harta rampasan untuk seorang pemilik panglima ataupun pemerintah nak memberikan ekstra bonus. Maka daripada mana bonus ni akan datang? Adakah sebelum diasingkan 1/5 ataupun selepas? Maka lihat kepada Arafah pada baris yang ke-6 daripada bawah. Imam Abu Hanifah berkata, at-tanfilu min ra'sil ghanimah qabla an-naqli ila daril Islam. Maka tanfil, nak memberi hadiah, memberi ekstra, maka ianya datang daripada asal harta rampasan perang. Sementara itu, kata para ulama seperti Imam Syafi'i, wa min khumsil khumus. Kalaulah pemerintah nak memberi ekstra, maka dia perlu bagi daripada bahagian 1/5 yang telah diasingkan daripada harta rampasan perang. Maka dibagi daripada situ. Okey. Jom kita lihat riwayat yang seterusnya. Wa bi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi an Sulaim bin Akhdar nahwa, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Mujammi' bin Jariyah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Abi Amrah daripada ayahnya, dan hadis Abdullah bin Umar adalah hadis yang hasan sahih. Dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu daripada kalangan sahabat Nabi dan selain mereka. Dan inilah pandangan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Auza'i, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq. Mereka berkata, lil faris, untuk penunggang kuda ada 3 bahagian. 1 bahagian untuknya dan 2 bahagian untuk kudanya. Walil rajil, dan untuk tentera pejalan kaki hanya akan mendapat 1 bahagian sahaja. Bab yang ke-7, babu ma ja'a fi saraya, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang pasukan-pasukan tentera yang kecil. Al-Jaish, pasukan tentera besar. Sariyah adalah pecahan daripada pasukan tentera yang kecil. Maka hadis-hadis berkenaan tentang sariyah. Lihat kepada Sahara. Sahara apakah baris yang pertama? As-sariyah qit'atun minal jaish, pecahan daripada pasukan tentera yang besar. Ekspedisi kecil yang dihantar, maka dipanggil sariyah. Riwayat 1544. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Yahya al-Azdi al-Basri wa Abu Ammar wa ghairu wahid qalu hadatsana Wahb bin Jarir an abihi an Yunus ibn Yazid an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairus sahabah, sebaik-baik sahabat ataupun teman permusafiran 4 orang. Sahabat di sini maksudnya teman bermusafir. Sebaik-baik bilangan teman yang kita sepatutnya bermusafir 4 orang. Maka dalam Sahara para ulama sebut kenapa perlu 4 orang. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, supaya 4 orang ini boleh saling lengkap melengkapi daripada sudut keperluan. Maka sebaik-baik teman permusafiran 4 orang. Sebaik-baik sariyah, pecahan tentera, adalah sebanyak 400 orang. Dan sebaik-baik bilangan tentera adalah 4,000 orang. Wala yughlabu, dan Islam tidak akan sepatutnya kalah apabila ada bilangan tentera sebanyak 12,000 min qillatin, dengan alasan tentera sedikit. Bila ada 12,000, Islam tidak sepatutnya kalah. Lihat kepada Sahara pada baris yang ke-4. Maksudnya kalaulah tentera Islam pada waktu itu ada 12,000 orang, maka tidak sepatutnya mereka kalah. Sebab dengan 12,000 tadi telah boleh dipecahkan tentera kepada sayap kanan, sayap kiri dan lain-lain. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. La yusniduhu kabiru ahadin. Kebanyakan tidak meriwayatkannya secara bersanad kecuali Jarir bin Hazim. Wa innama ruwiya
Dan sungguh diriwayatkan hadis ini daripada Zuhri, daripada Nabi SAW secara mursal. Dan telah meriwayatkannya Hibban bin Ali Al-Anazi, daripada Uqail, daripada Zuhri, daripada Ubaidullah bin Abdullah, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Nabi SAW. Dan telah meriwayatkan Lais bin Sa'ad, daripada Uqail, daripada Zuhri, daripada Nabi SAW secara mursal. Bab yang ke-8 berkenaan tentang al-fai'u. Apakah maksud al-fai'u? Al-fai'u maksudnya adalah harta yang dapat melalui peperangan. Tetapi kadang-kala al-fai'u digunakan juga untuk ghanimah. Dan di sini maksudnya adalah ghanimah. Dia walaupun maksud asalnya khususnya adalah harta yang dapat melalui tanpa peperangan, tapi kadang-kala ianya digunakan juga untuk harta rampasan perang. Dan yang di sini bermaksudnya adalah al-ghanimah, harta rampasan perang. Lalu siapa yang boleh diberi daripada harta rampasan perang? Riwayat 1545. Wabi ilahi qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Hatim bin Ismail an Ja'far ibn Muhammad an abihi an Yazid bin Hurmus anna Najdah al-Haruri kataba. Najdah al-Haruri, nama penuh beliau Najdah bin Amir. Maka Najdah bin Amir al-Haruri telah menulis surat kepada Abdullah bin Abbas. Yas'aluhu, bertanya kepada Abdullah bin Abbas, hal kana Rasulullah SAW, adakah Nabi SAW pernah membawa wanita untuk berperang? Adakah zaman Nabi wanita turut sama dalam peperangan? Wa hal kana yadribu lahunna bisahmin, adakah Nabi SAW pernah menetapkan bahagian khusus untuk wanita seperti mana untuk lelaki? Fakataba ilaihi, maka telah menjawab surat tersebut Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, engkau telah menulis surat kepadaku, tas'aluni, bertanya kepadaku, adakah Nabi SAW pernah membawa wanita untuk berperang? Adakah wakana? Maka jawapannya adalah Nabi SAW pernah membawa wanita untuk berperang. Dan apakah tugas wanita sewaktu pada zaman Nabi waktu perang? Fayudawina, maka mereka akan merawat al-marda, tentera-tentera yang luka. Wa yuhzaina, dan Nabi SAW ada memberi kepada wanita minal ghanimah, daripada harta rampasan perang. Wa amma yushim, adapun bahagian secara khusus seperti mana tentera lelaki, falam yadrib lahunna bisahmin, maka Nabi tidak pernah menetapkan bahagian khusus daripada harta rampasan perang untuk wanita, tapi mereka dapat bahagian mereka. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas Ummu Atiyah. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan beramal pada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu. Dan itulah pandangan Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i. Berkata sebahagian daripada ahli ilmu yang lain, yushamu, hendaklah ditetapkan bahagian khusus untuk wanita dan kanak-kanak. Dan inilah pandangan Auza'i, kalaulah kanak-kanak tu berperang dan wanita tersebut berperang. Berkata Al-Auza'i, kerana Nabi SAW telah menetapkan bahagian untuk kanak-kanak dalam peperangan Khaybar. Wa ashamat, dan telah menetapkan bahagian para pemerintah Islam untuk setiap kanak-kanak yang lahir di tempat perang. Berkata Auza'i lagi, dan Nabi SAW pernah menetapkan bahagian khusus untuk wanita sewaktu peperangan Khaybar. Wa akhadha bidzalikal muslimun, dan itulah yang dipegang oleh umat Islam selepas itu. Haddatsana bidzalika Ali bin Khashram qala haddatsana Isa bin Yunus an al-Auza'i bihadza wa ma'na qawli wa yuhzaina, dan maksud sabdaan kata-kata Abdullah bin Abbas perkataan yuhzaina ianya bermaksud yurdahu. Dan apakah maksud yurdahu? Ayyu'taina, akan diberi sedikit. Bab yang ke-9, adakah hamba boleh dapat harta rampasan perang? Yang ini kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada semua di Malaysia dah petang, maka jangan lupa untuk berdoa di antara asar dan maghrib. Ia adalah antara waktu yang mustajab. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.